bukan ada jabatan kata pengusaha mayat-mayat COVID ni free ke? Tapi apa cerita ni? Ni apa cerita ni? Pengurusan jenazah serta kenderaan dan kubur RM1,500. Pengurusan jenazah, tayamum, kafan, solat RM550. Pengurusan jenazah RM650. Pengurusan jenazah RM570. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Orang Kod Diang. Orang Kod Diang hidup Kod Diang. Apa khabar semua? Sihat no? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam pada semua ni, tupan-tupan semua, follower-follower yang mendoakan Brotherhood, Wabi Hamlau. Terima kasih no? Juga pada tak lupa pada haters-haters. Terima kasih. Terima kasih lah ni tengah barrel lah. Hampa barrel kan. Kita punya kata pasal Tokey. Sampai Tokey pun dia ada call kita tadi. Nak tahu apa cerita dia? Kecoh. Pasal war statement. War statement kita kata pasal Tokey. Tokey tak berhati, dia call. Dia call Wabi Hamlau. Nak tahu apa dia kata? Dia kata punya kata. Kita pun ingat tak boleh duduk diam. Mana boleh duduk diam, kita pun kata balik. Kita kata lah. Kata punya kata. Dah duduk diam, awak hantar kata. Kita kata dia sama dia. Dia pun kata, tunggu, kita kata balik. Han nak kata apa? Dia jawab, kita punya kata. Jadi macam itulah cerita dia, kata-kata mereka. Nah? Hari ni apa cerita politik Malaysia? Apa cerita politik Malaysia? Apa mereka kata? Banyak kata pun kita makan pun kadang-kadang suruh miss. Kata-kata tidak merubah keadaan. Kata punya kata, kawas masih tutup. Kata punya kata. Air citra kita punya duit crispy makin kurang. Pening. Baik. Hari ini YB Hamlau teruja untuk membawa satu permasalahan rakyat Malaysia ni. Sebelum kita mulakan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebab isu ni besar. Banyak orang kata punya kata. Jadi kita tak tahu apa tindakan. Nah, kita minum dulu. Minta maaf lah botol anak ni. Botol anak kadang-kadang lah ni Malaysia tengah panas. Kita kalau pergi luar, kalau nak beli ayak manis, woi, kembung perut. Jadi kita bawa ayak, kita minum, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai tanya, awak muka landu bersih no? Dia muka bersih ni kena minum banyak ayak. Jadi kita tak nak kata punya kata lagi. Kita nak bawa isu masalah rakyat paling besar sekarang ni kat Malaysia. Tek-tek, share-share, let-let. Jadi, isu yang kita nak bawa pada malam ni, minta maaf lambat sikit. Kita tak nak buat awal. Sebab kalau buat awal, nanti kan ada budak-budak tak cukup umur nak masuk campur hal-hal orang tua. Sebab tu kita kena buat malam. Nah? Okey. Kita dengar lah ni, sekarang ni COVID makin naik. Nah? Hari ni dah berapa? Nak hampir 20,000. 20,000. Jadi sebenarnya, kita boleh cakap terus terang lah benda ni dah airborne. Bila dah airborne, ramai kena. Kadang-kadang kita kena pun, kita tak rasa. Tak ada tanda-tanda. Dia sudah menjadi sebahagian daripada norma-norma kehidupan manusia lah ni. Cuma kita kena jaga kesihatan, jaga kesihatan dan sebagainya. Ramai tanya, YB Hamlau macam mana nak jaga kesihatan? Tanya COVID ni, paru-paru kena jaga. YB Hamlau senang, sempoi ya. Tekan batas sampai 40, sedut dan dalam. Biar dia terbakar kat dalam. Sebab dia tak tahan panas. Baik. Isu yang kita nak bangkitkan pada malam ini adalah sedih nak kata ni. Sebab kita kata pun kena pada kita orang Melayu juga. Tapi kita kena kata. Kalau kita tak kata, siapa nak kata? Nah?
Dia bermula macam ni lah. Apabila pandemik COVID ni sudah melanda negara, jadi dia akan timbul banyak kes-kes kematian. Kena ingat, lah ni kalau kontena pun, mereka hantar ramai NGO. Terima kasih kepada semua NGO nah. Orang perseorangan, NGO yang membantu, yang menyumbangkan kontena-kontena. Terutama pada hospital-hospital kat Selangor ni. Banyak perlukan kontena. Tapi kita pun kesian. Sebab ada kontena tu dia lopong saja nah. Jadi mayat-mayat tu ada, kita dapat gambar. Ada yang pernah nampak tak? Gambar mayat selerak-selerak kat bawah tu. Kalau petugas pun kadang-kadang kena langkah-langkah. Ada. Ini cerita betul ini. Bukan cerita main-main. Aku faham lah. Nak masuk semangat harimau. Apa ingat Abang Ali saja ada. Kita pun ada semangat harimau. Dia naik lah. Dia naik. Jadi hati-hati. YB Hamla pun ada saka harimau juga. Okey. Jadi apabila mayat ni sudah banyak sangat, pula bagi kontena, mungkinlah mereka tak faham macam mana. Jadi mayat tu disusul selerak bawah tu. Jadi masa nak tarik tu kan, dia main tarik. Ada banyak-banyak kes yang YB Hamla dengar lah. Ada tertukar mayat pun ada. Ada. Mayat orang bukan Melayu tertukar pada mayat Melayu kepada orang bukan Melayu. Ada wujud. Ada benda kita dengar. Ni daripada sumber-sumber yang kita tahulah. Memang banyak. Jadi kes ini memang menjadikan. Dan terima kasihlah kepada semua yang memberikan sumbangan kontena-kontena untuk kegunaan pihak-pihak hospital. Dan juga terima kasihlah juga kepada petugas-petugas dekat hospital yang dalam keadaan yang tidak berapa sempurna ni pun, mereka mai tolong. Mereka masih lagi ada. Cuma sukarelawan je kadang-kadang kita nampak sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi, hampa-hampa yang sudah dipanggil atau mendaftar sebagai sukarelawan, hampa kena buat betul-betul. Sebab ini benda penting ni. Bukan benda main-main. Ni mayat orang kita. Mayat orang kita kena jaga. Isu dia dekat sini adalah apabila kita dapat tahu ada jabatan, kita tak nak sebut nama lah. Kita bagi atas-atas dulu. Nanti kalau mereka degil, baru kita bagi betul-betul. Tak apa, ni malam pertama kita sebut sikit-sikit saja. Ada jabatan. Sudah keluarkan statement. Mula-mula tak nak kerjasama dengan NGO. Lepas tu pumpang bising, dia buat U-turn. Kata nak kerjasama dengan NGO pula. Nak mula-mula kata tak nak kerjasama dengan NGO. Lepas tu nak kerjasama dengan NGO, dia kena hantar. Memang hampa buat U-turn. Pening YB nak menjawab. Sekejap boleh kerja, ni tak boleh. Pening. Malaysia ni antara negara paling banyak buat U-turn. Pundek. Lain kali study dulu. Sebelum buat apa-apa statement, study dulu. Belajar dulu. Jangan pusing-pusing. Jadi lepas tu dia kata boleh buat kerja dengan NGO. Jadi ramai kata bersyukur. Alhamdulillah. Ramai NGO boleh membantu, terutamanya lah untuk pengurusan jenazah. Ni hal jenazah ni. Hampa kena ingat, kita ni satu hari nanti mati. YB Hamla pun mati. Semua akan mati. Tapi macam mana pengurusan kita punya kematian? Bila kita dah mati, kita dah tak boleh bergerak apa dah. Kita mengharapkan walaupun kita masa kita hidup, kita kaya, kita mewah, kita ada kuasa, kita ada politik dan sebagainya, ada kabel dan sebagainya. Tapi bila kita mati, kita mengharapkan pada mereka-mereka yang hidup ni untuk membantu menguruskan mayat kita. Hampa kena ingat tu. Jahat-jahat hampa. Ni kaki bal, kaki cautut, kaki paipon semua dekat dalam ni. YB Hamla tahu. YB Hamla tahu banyak followers sini kaki bal. Ni yang senyum-senyum ni biasa kaki bal, paipon, cautut ni. Dah dapat stop beli pil ke? Hampa jangan seberang daerah nah. Tak boleh seberang lagi. Tanam sendiri ke? Screenshot sikit. Baik. Jadi apabila jabatan ni mula-mula kata tak nak kerjasama NGO, dah kena hentam sikit, barulah kata nak kena kerjasama dengan NGO. Bagus. Masalah sekarang ni, yang kita dapat tahu, ni marah ni, yang kita dapat tahu, NGO ni sebenarnya, budak-budak mereka juga. Alah, Malaysia. Benda tak kawal, benda orang penting, orang perlukan. Ni tu mayat orang tu. Mayat keluarga kita. Memang kita pening, memang kita nak uruskan cepat. Mereka kata, ni biasalah. Hampa pernah pergi JPJ tak? Hampa pergi JPJ tak?
Nampak banyak ulat tak dulu? Dulu banyak ulat. Wah, ni lambat ni. Lambat ni macam ni saya uruskan. Cepat je. Nak uruskan mayat. Ini bukan macam nak uruskan rotek. Bukan macam nak uruskan plate number pensi. Plate number nombor power. Bukan. Single digit, 2 digit. Ini nak uruskan mayat. Ini pun ada ulat. Ini pun ada ulat. Babi. Jadilah ni nak uruskan mayat. Sebab mayat makin banyak. Kita tak boleh salahkan pihak hospital. Diorang terhad sampai kena perlu panggil sukarelawan yang sekejap ada, sekejap tak ada ni. Nah. Jadi apabila banyak sangat mayat, jangka masa pengurusan tu jadi lama lah. Jadi lama. Lah ni bukan cakap nak uruskan mayat kat hospital saja. Nak uruskan van jenazah. Nak pergi ambil pun susah. Bukan setakat van jenazah tak ada nak pergi ambil mayat. Van jenazah budak jatuh sebab masuk lubang dekat Kelang ni pun tak sampai-sampai. Orang kemalangan tengah jalan raya lah ni, panggil ambulan pun banyak tak ada. Lalah kawan kena naik motor kapcai bawa pikul pergi hospital. Hampa jangan main-main ni cakap benda betul. Ni cakap benda betul. Nah. Jadi apa semua hati-hati. Lah ni, hospital kita sudah dah banyak jadi hospital COVID. Bila hospital tu diumumkan di hospital COVID, termasuklah peralatan, staf dia dan semuanya memang khusus untuk COVID. Sebab benda tu dah bawa mangsa-mangsa COVID. Dapat tak boleh satukan dengan pesakit-pesakit biasa. Tak boleh sama dengan pesakit kemalangan. Kepa kena faham. Bukan setakat hospital saja sudah jadi hospital COVID. Tanah perkuburan pun sudah dikhaskan untuk COVID. Hampa jangan main-main. Hampa kalau ditakdirkan kuasa Tuhan, hampa kena mati sebab COVID, hampa orang Terengganu, tengah bawa lori malam-malam, tiba-tiba hampa kena COVID dekat Selangor, tanam dekat sini. Hampa punya keluarga dekat Terengganu sana tak boleh tengok, tak sempat tengok. Ini cerita betul. Bila hospital-hospital telah diarahkan menjadi satu hospital khusus untuk COVID, nah, banyak masalah timbul. Tetapi nak buat macam mana, memang ini gaya memang macam darurat dah. Sebab tu hampa jangan main-main duk suka-suka seberang negeri. Nak pergi sana, pergi sini, nak ambil stok bal dekat Brickfield. Tak boleh lagu tu. Nah. Kena ingat kita sekarang dalam masa yang genting. Terutama dekat Selangor. Banyak kilang. Marah. Jadi bukan setakat saja orang-orang kemalangan nak panggil ambulan pun susah. Lah ni, kita ada seorang kawan anggota tentera. Sepatutnya bila dia dikatakan ada kanser. Ada kanser. Patut orang gomen boleh dapat percuma. Rawatan percuma. Government memang semua dapat. Tapi lah ni, apabila hospital makin kurang, sebab ada hospital-hospital, ni dah jadi hospital COVID, doktor akan mengarahkan supaya pergi pada swasta. Bila pergi pada swasta, kena bayar. Tak kisah hampa orang government ke tak government. Ini betul-betul. Okey, berbalik pada jenazah tadi. Nah, so sekarang kita kena sedar bahawa pengurusan jenazah lah ni memang genting. Dari segi jabatan, sekejap kata NGO tak boleh masuk campur. Lepas tu boleh pula dengan ambulan lah ni tengah tak cukup. Dengan hospital dah jadi hospital COVID. Tempat jenazah pun, perkuburan pun dah jadi satu, ada perkuburan COVID, khusus COVID dan sebagainya. Masalah banyak. Masalah macam tu kita faham. Kita faham bukan berlaku semata-mata di Malaysia. Berlaku di seluruh dunia. Kena faham. Jadi kita kena hati-hati. Cuma yang YB Hamla nak marah, nak kata babi lah ni, ada ulat. Ada ulat. Hal jenazah benda ni semua fardu kifayah. Hampa tahu tak? Kalau dah jadi fardu kifayah tu maksudnya hampa kena buat. Hampa terutama hampa ada gaji, kena buat. Banyak NGO buat free. Hampa yang buat dengan konon-konon ni semua ada gaji. Ada gaji, bukan jabatan kata pengurusan mayat COVID free kah?
Ni babi ni. Bukan ada jabatan kata pengurusan mayat-mayat COVID ni free ke? Tapi apa cerita ni? Ni apa cerita ni? Pengurusan jenazah serta kenderaan dan kubur COVID-19 1,500. Pengurusan jenazah, tayamum, kafan, solat 550. Pengurusan jenazah 650. Pengurusan jenazah 570. Pengurusan jenazah 550. Jangan main sial. Jangan main sial. Jangan main sial. Cakap rimau masuk. Men. Ni apa ni? 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 Mana kata jabatan kata free? Awak ni kena ni banyak 1,500, 500, 780 semua ada 1,000 pun ada. Jangan buat tai. Apa jangan buat tai? Ini ada kerja ulat-ulat yang berkerumun menjadi pemangsa kepada ahli-ahli keluarga waris ni yang dah mati. Jangan buat sial. Ni kalau hampa semua ni ada buat kerja sial, baik mengaku, esok tolong jangan buat lagi nah. Aku uruskan jenazah ni benda fardu kifayah. Kalau ada pihak yang gagal melaksanakan, tak ada NGO atau orang perseorangan untuk membantu, satu kawasan tu dapat dosa. Hampa tahu tak? Hampa Wabi Hamlo marah. Hampa marah. Benda betul. Nak jadi ulat, ampi duduk JPJ. Ampi duduk JPJ. Jadi ulat kat luar. Orang JPJ pun dah kenal muka mana ulat, mana tak ulat. Tak halau pun. Bodoh. Ini orang Melayu mati tak? Bodoh. Air kurang lah. Bila kita ludah-ludah ni, ayak jadi kurang. Tambah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pendapat korang? Tag, share, like, tulis kat bawah. Berlaku atau tak berlaku benda apa yang Wabi Hamlo cakap malam ni? Berlaku atau tak berlaku? Hampa kena fikir nah. Kesian. Waris dah lah tak dapat jumpa ahli keluarga. Tak dapat tengok jenazah. Depa tak dapat tengok ijazah. Kalau kita ada betul sah COVID, stage 4, ada banyak simptom, depa suruh pergi hospital. Dekat van tu lah yang tak hampa dapat tengok ijazah. Lepas tu kalau sampai dekat dalam hospital, kalau nurse tu ada masa, dia buatlah video conference sekejap, dengan mangsa COVID, dia bagi tengok sekejap. Sementara nyawa dia masih ada. Lepas tu kalau dia pergi, tu sajalah. Kat kubur tu, wallahualam, rasa tak dapat tengok dah. Jadi hampa ulat-ulat tai ni jangan buat keluarga waris ni tertekan. Sekejap jabatan kata free, sekejap kena ajar 1,500, 1,800 semua ada ni. Bukan kita cakap kosong ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa semua ni? Ni. Isi ni apa ni? Ni apa?
Apa semua tu? Jangan mengenai orang. Orang dah tak dapat tengok ijazah. Hampa boleh buat orang macam ni? Bodoh. Jadi apa kita mohon ni? Kita mohon ni. Jabatan, keluarga waris, tolong buat laporan polis. Tolong buat laporan polis. Sebab benda ni ada peruntukan. Ada peruntukan. Gaji semua ada ni yang buat kerja ni. Ada peruntukan. Yang NGO yang buat ni pun ada orang bagi sumbangan. Mereka kena buat juga. Semua ada tanggungjawab masing-masing. Jabatan ada tanggungjawab masing-masing. Hospital ada tanggungjawab masing-masing. NGO ada tanggungjawab masing-masing. Pekerja dekat kubur ada tanggungjawab masing-masing. Semua ada tanggungjawab masing-masing. Ini hal jenazah. Buat betul-betul. Jangan bagi wabi hamla marah. Tak share-share like. Kita kena share. Sebab apa? Ni masalah yang berlaku. Bukan setakat di Selangor saja, di seluruh Malaysia. Kita tak nak ada kroni kartel dalam pengurusan jenazah dekat Malaysia ni. Di mana sekarang ni hari-hari mati 50-60. Mana kita tahu, banyak kes kematian pasal COVID. Jadi mereka ni mengurun, ulat-ulat babi ni mengerumun kat situ. Tunggu dekat hospital. Bila nampak ada makcik-pakcik tua sedih, nampak muka anak meninggal ke, pak penakam meninggal ke apa, dapat tahu, ni apa pasal makcik, apa pasal sedih? Yalah ni pihak hospital kata mungkin keluar lambat lagi ni. Proses lambat lagi ni, kena balik dulu, kena tunggu dulu, mau 4-5 jam. Bukan cakap 4-5 jam, ada kes sampai berapa hari. Betul. Apa ingat kalau meninggal pasal COVID, malam ni esok boleh tanam ke? Ingat tengah masa sekarang ni ambulan tak cukup, dengan pekerja tak cukup semua ni, ingat esok boleh tanam ke? Jangan main-main. Jangan main-main. Ada makan berhari-hari. Nampak orang hantar kontainer. Pasal apa? Sebab berhari-hari. Masalah ni sebab berhari-hari. Sebab tu orang NGO bantu bagi kontainer. Terima kasih pada semua NGO, orang perseorangan, swasta dan sebagainya yang bagi kontainer-kontainer ni untuk simpan jenazah ni. Tapi mohon, kalau boleh lepas ni, masa hampa semua bagi sumbangan kontainer tu, tolong siapkan tempat berlapis-lapis. Satu kontainer tu kat dinding tu buat lapis-lapis. Sebab kalau hampa bagi kontainer kosong macam tu saja pada pihak hospital, nanti mereka susun mayat dekat atas lantai macam tu saja. Lepas tu masa nak tarik, diorang tengah sibuk tarik. Tarik macam tu saja. Ada orang nampak? Bukan nak kata apalah, tapi benda tengah genting, saat tengah genting, darurat. Apa-apa boleh jadi. Tertukar mayat Melayu, tertukar mayat dengan orang bukan Melayu pun ada, orang bukan Melayu tertukar mayat dengan Melayu pun ada. Ada yang hampir nak kena bakar. Nasib baik mereka ni main. Ada orang sedar, ini mayat Melayu ni. Kalau bukan, kena bakar. Nak mayat ahli keluarga kita kena bakar? Nak? Jadi fikir betul-betul. Mohon mana-mana waris atau ahli keluarga yang pernah terkesan dengan benda macam ni, ataupun akan datang, masa akan datang, ada korang dihampiri oleh mana mereka-mereka ni yang main kuno mulut. Biasalah ulat ni kuno muka, kesian. Assalamualaikum cik, kenapa ni? Tak boleh keluar lagi ke? Lambat ni, lambat. Astaghfirullahalazim. Mayat tak boleh biar lama-lama. Itulah hospital kan, lama sangat ni. Cik, ni kad saya, hubungi saya. Saya boleh buat cepat. Tapi kalau ambil dia ada bayaran. Walaupun dia kata dia dapat dia disahkan oleh ada kaitan dengan mana-mana jabatan sekalipun. Inilah jadinya. Inilah jadinya. Itulah jadi dia. Nak tolong orang. Dah jabatan kata free lah. Apa tayamum mahal sangat? Apa tayamum dengan sembahyang mayat ni mahal sangat? Tayamum berapa ringgit? Jenazah COVID sekarang ni bukan kena mandi ke apa benda, kena kafan ke? Tak ada. Betul? Landu cakap bohong ke? YB cakap bohong ke? Pergi tanya hospital, pengurusan mayat COVID macam mana? Pergi tanya. Ada kena kafan ke, kena apa ke?
Pakaian apa last kita pakai dekat hospital tu, itu last diorang tanam. Itu cerita dia. Yalah, nak buka semua susah. Lah ni kadang-kadang ada dengar yang pakai antir. Ni nak beritahu hampa semua. Mana yang gotik-gotik, kunung gotik-gotik apa kejadah semua, pakai iring kat hidung macam lembu, pakai ranting-ranting banyak-banyak semua tu, pakai tindik semua, kat tindik, kat tindik, dekat pusat tindik. Hampa ingat, dengan time masa COVID sekarang ni, petugas-petugas sana, ada masa nak buka hampa punya tindik kat hidung. Hampa punya tindik kat... Ada tindik kat bubi. Ada tindik kat bubi. Ada. Mereka tanam macam-macam. Ni orang hospital beritahu. Handu ni masa nak uruskan mayat ni ada ni. Ini kita tak sempat nak buka. Dia ada ball bearing. Dia ada tanam ball bearing. Kita tak tahulah apa guna ball bearing tu. Ni hampa yang dalam ni kaki bal, kaki paipon, kaki ball bearing dekat ball play. Tolong buka sekarang. Sebab andai kata kalau Tuhan cabut nyawa kita, dengan zaman lah ni nak uruskan jenazah sikit punya susah berhari-hari. Dengan mayat yang jenazah pun ada yang kena tarik macam tu saja. Bertimpa-timpa sampai ada, timpa-timpa pun ada sampai pihak NGO terpaksa derma sedekahkan apa tu kontena. Apa ingat pihak pengurusan ada masa nak buka ball bearing korang? Ada masa nak buka tindik semua. Siapa yang pakai implan, ni nak beritahu perempuan ni, nak bagi besar memang besar. Memang besar. Yang ada masa nak buang balik. Semua tu. Hati-hati. Ngapa hampa pergi hospital waktu tu? Kena masuk hospital waktu tu? Macam tu lah kena tanam. Punya gentingnya masa sekarang ni. So hati-hati. Lagi-lagi kita orang Islam. Sebelum kita dah tahu kadang-kadang dah ada simptom-simptom, dah cek memang ada COVID, bukalah apa-apa. Buka tindik hidung, buka tindik telinga. Ada kat lidah pun ada tindik. Ada. Kita punya kawan ada seorang tindik. Tanya, ada apa pasal tindik kat lidah? Dia kata, Abang Landu, sedap. Aku tanya, kata apa? Sedap kata apa? Dia punya kata, kita pun kata balik. Kata punya kata, dia pun bidah balik. Kata punya kata, dia punya kata punya kata. Kita pun tak puas hati. Kita pun kata balik. Kata punya kata. Buka. Takut tak sempat nanti. Yang pakai ball bearing dekat kepala semua tu, tolong buka. Dia pengurusan jenazah COVID ni, dia berisiko. Risiko. Kena spray, kena spray semua betul-betul. Bukan semua orang boleh buat. Ada petugas-petugas khas saja yang boleh buat. Dengan penat pakai baju PPE tu. Ingat apa sejuk apa Adam tu. Nak bawa pergi masuk tanah kubur, kena pula lock jauh-jauh. Kena lock jauh-jauh. Jangan. Manusia ni banyak kekurangan dia, kita kena faham. Penat. Jadi kita hormat kepada semua petugas-petugas, semua hormat penjaga-penjaga kawasan tanah-tanah perkuburan yang banyak berusaha buat masa ni. Kita hormat dengan keputusan jabatan yang mengatakan bahawa sepatutnya percuma, tetapi yang kita benci lah ni adalah timbulnya kartel-kartel, ulat-ulat yang banyak berkerumun kat hospital ataupun dekat mana-mana saja. Sekiranya jumpa mereka orang macam ni, report polis. Report jabatan. Report hospital. Ni ada ulat ni. Ni ada ulat ni, nak cari duit. Nak cari duit atas kesedihan kita, atas kesedihan waris. Pengurusan jenazah ni penting untuk waris, untuk si mati tu. Jangan buat hal. Tag, share, like. Semoga memberikan manfaat. Dan kita mohon gesaan, kita gesar kepada semua jabatan, kita gesar kepada PDRM supaya lakukan siasatan. Benda ni urgent. Kalau tak, gua tak bawa semua ni. Tak bawa semua bil-bil. Ni semua ada nama semua.
Tag, share, like butuh tu kali. Butuh. Pam dulu. Korang dah dengar lagu Kelangit? Dengar lagu dia sedap. Lagu Kelangit baru. Sedap. Boleh cek YouTube lagu Kelangit. Lagu baru dia, apa nama lah. Sedap lagu tu. Assalamualaikum.